اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا عليم يا رب العالمين Amin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل صلى الله على سيدنا محمد Amin. وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين Amin. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Semua Alhamdulillah. Banyak dah kita belajar dah sampai surah Al-Bayyinah. Baik, kita banyak dah kita baca Alhamdulillah. Semua Alhamdulillah. Dan yang penting adalah kita ulang kaji ataupun kita ingat apa yang dah dipelajari lah. Setakat ni Puan Norehan ada ulang kaji Puan Norehan? Ada. 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 Alhamdulillah. Adalah buat sikit-sikit. Kita ambil lah sedikit apa yang kita tahu pasal surah. Macam surah Al-Bayyinah ni ada seorang nama sahabat yang disebut. Nama dia apa itu? Nama dia Ubay Ka'ab. Ayuh Tuan Munir Mumtaz. Ubay bin Ka'ab. Habib Ka'ab. Ayuh, Ubay bin Ka'ab ni apa kesedihan yang dia hadapinya dalam hidup dia ni? Sedih. Dia sedih sebab dia kadang-kadang terlupa nak. Dia terlupa. Ayuh, dia Dia lupa dia ulangi. Setakat ni kita ada tak perasaan tu? Kalau lupa jadi sedih, murung, ada tak? Ke Tak ada. mana tahu minggu depan? Takut kan. Apa dia? Takut. Macam mana? Tak boleh ingat-ingat kadang. Sedih lah tu Ustaz. Saya tak boleh ingat saya sedih. Oh, nah, dia insya-Allah ada sikit-sikit ciri-ciri Ubay bin Ka'ab. Kalau tinggal satu hari pun saya sedih. Masya-Allah. Oh, okey tu. Sebab ada yang kelas yang jujur dia kata, Ustaz, saya kalau lupa tak apalah, minggu depan Ustaz ulang. Dia macam tu. Jadi macam-macam lah kan perasaan tu. Ambil sikit nama dia Ubay bin Ka'ab. Tu surah Bayyinah. Dulu kita ada belajar surah kuda perang itu. Kuda tu. Kuda apa tu? Apa sama surah tu? Al-Adiyat. Al-Adiyat. Ada berapa ayat sumpah dalam surah tu? Oh banyak. 5. 5 ayat sumpah. Baik, yang mana selepas 5 sumpah itu disusuli dengan apa yang Allah sumpahkan tu? Kanut. Ayuh, manusia itu kanud. Boleh? Kanut ni apa dia ni? Ya. Apa dia? Bega. Bega, Mumtaz. Setakat ni okey tak? Yang tu ingatlah yang tu. Yang tu ingat kanut ah. Tak boleh. Okey. Alhamdulillah. Kanut tu kalau ingat tu okey dah tu. Dia kalau tak ingat kanut tu maknanya dia antara yang kanut lah. Kemudian innal insana li rabbih lakanud wa innahu li hubbil khair. Khair mana apa kat situ? Baik. Baik. Harta. Ayuh, boleh? Jadi khair ada dua makna, satu makna baik, satu lagi makna harta. Maknanya asal harta ni Allah guna dalam Quran kebaikan tau. Baik. Dia bukan satu benda yang tercela lah. Seperti momokkan. Kita kena zuhud dan sebagainya. Tapi afdalnya kalau kita tengok kehidupan para sahabat, diorang kaya-kaya. Sayyidina Abu Bakar, jutawan akhirah fi dunya wal akhirah. Dia ada kelebihan apa tau? Dia sedekah semua hari ni, besok dia dapat banyak balik. Macam tu. Setakat ni ada tak dalam ni yang pernah sedekah semua? Dalam beg dia, dalam simpanan dia semua, dia sedekah sampai kosong. Lepas tu besok menggagau nak cari apa. Ada. Maknanya ekonomi tak strong seperti Abu Bakar, Sayyidina Osman kaya. Sebahagian kata Ar-Rajhi Sayyidina Osman punya kan, keturunan dia. Bank tu. Bank. Oh, sampai maknanya Osman punya harta sampai hari ni. Raji. Kaya betul. Jadi tak ada masalah lah benda tu. Dan banyak benda lah kebaikan yang kita boleh buat daripada al-mal, daripada harta yang kita usahakan dulu lah sampai hari ni. Boleh?
banyak kebaikan dah. Boleh infak, boleh kita boleh wakafkan macam-macam. Ya. Kita wakafkan ni maknanya kita menjadikan pemilikan kita kepada pemilikan Allah Azza wa Jalla. Tu yang harta wakaf bahaya. Dia tak boleh buat main lah. Benda-benda wakaf. Baik. Kemudian kita baca balik dalam surah Bayyinah dalam ayat apa dah? Kita ulang sikit-sikit je lah kan. 6 lah. Ayat 6 kan? Hmm. Mana ayat 6 tu? Bismillahirrahmanirrahim. Surah apa nama al ni? Surah Al-Bayyinah, iaitu ayat yang ke-6. Kita ulang daripada ayat 1 balik sebab nanti kan dah susah nak ulang. Sementara menunggu yang lain ni lah. Baik, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidak pernahlah ataupun tidak akan sama sekali lah ataupun tidak pernah orang-orang yang kafir ini dari kalangan ahlil kitabi wal musyrikin. Menunjukkan ahlil kitab kafir dalam ayat ni. Ada sebagai, walaupun kita boleh makan sembelihan dia dan juga boleh berkahwin dengan wanita dia, tapi dia masih kafir lagi lah. Dia beza dia tak mengaku Muhammad je. Kalau dia mengaku Muhammad, khalas, selesai. Sebab dia percaya pada Allah. Cuma dia mengarut-ngarut sikit lah lepas tu kan. Ahli kitab ni. Yang lain ni lah. Kemudian Muhammad je lah. Kita percaya dekat Nabi dia tak percaya dekat Nabi Muhammad. Jadi kacau. Ada masalah sikit. Sampai bila? Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidak akan melepaskan agama mereka itu sehinggalah datang kepada mereka al-bayyinah. Okay? Ustaz, golongan ni masih ada lagi sampai sekarang Ustaz? Alkitab ni. Baik, golongan ahli kitab ni kita nak bincangkan. Yahudi dengan Nasrani sekarang ni ahli kitab ke tak? Baik, tapi diorang tetap kafir dalam ayat. Sehinggalah datang kepada mereka al-bayyinah, bukti yang jelas. Rasul, iaitu Rasul. Boleh dia jadi badal kepada bayyinah tu. Lalu ditanwinkan Rasul itu menunjukkan litta'zim, untuk mengagungkan Nabi. Rasul daripada Allah yang akan membacakan lembaran-lembaran yang suci. Boleh? Di dalamnya kutubun qayyimah, penulisan yang lurus, tidak ada bengkang-bengkoknya di dalam Quran ini. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Cuba tengok ayat keempat ya. Tadi dia kata min ahlil kitabi wal musyrikin, betul tak? Ada pun dalam ayat ni musyrikin dah tak ada. Yang akan terpecah belah ketika itu bila Nabi datang je Madinah adalah kaum ahlil kitab. Geng-geng ahlil kitab berpecah. Illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah, datanglah kepada mereka itu Rasulullah itulah. Lalu Rasulullah buat apa? Tidaklah mereka itu ahli kitab itu disuruh umiru fi'il majhul. Kita ingat majhul mesti tambah di kat depan. Melainkan liya'budullah, untuk mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan yang ikhlas padanya, terhadap agamanya, dalam keadaan yang dia tidak pernah mempersekutukan Allah, hunafa'a, wa yuqimus salah, dan dirikan solat, macam tu, wa yu'tuz zakah, dan bayar zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama Islam itu. Boleh? Jadi agama Islam ni dalam ayat tu kita nampak apa tau? Ada dua benda yang Allah tekankan. Adalah satu, menjaga manusia ni Allah ciptakan untuk dia jaga hubungan dengan penciptanya iaitu Allah, dan satu lagi adalah menjaga hubungan sesama manusia. Nampak tak? Ke tak nampak? Allah kata beribadat mesti ikhlas. First ikhlas. Kemudian apa? Allah suruh dirikan solat, iaitu menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan manusia. Jangan putuskan silaturahim. Boleh? Kalau bergaduh-bergaduh tu, khalas lah. Cukup-cukup lah. Boleh lah. Berhenti dah. Pergilah berdamai dan sebagainya. Boleh? Itu yang dulu kalau sebahagian ulama' membahaskan mengenai surah Al-Ma'un tu. Al-Ma'un itu makna apa?
Kebajikan. Kebajikan tu. Yang kalau dalam ayat wailul likul apa ayat dia? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sebagian mengatakan apa tau? Lelaki-lelaki yang solat kepada Allah tetapi tidak menghiraukan jiran tetangganya yang kelaparan. Maka kemungkinan solatnya itu akan dibayar dengan neraka wail. Macam tu. Sebab tak jaga hubungan sesama manusia. Dia nak dia yang masuk. Dia dengan amalannya lalu tak ambil pot langsung orang sebelah. Tak boleh. Ambil tahu sikit-sikit pasal jiran tetangga. Baik, kemudian innal lazina ni dah ke belum? Dah. Dah, ayat 6 dah. 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 Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Maka masuklah kepada nar jahannam. Tetapi kita kena tahu bawah jahannam siapa? Siapa lagi bawah lagi daripada neraka jahannam? Munafikun. Munafikun. Dulu kita pernah bahas, ingat lagi tak? Kita tak ingat dah. Dalam ayat muka surat 100 muka surat 101. 101 Surah An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina la yukhadi'una Allah wa hum khadi'un wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna illa Allah illa qalila al-muzabzabina baina dhalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Tu dia kata tu. Ayat innal tu dekat ayat berapa Ustaz? ayat 142 tu dah cerita pasal orang-orang munafik dah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu apa dia? Dia menipu Allah, yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum, akan tetapi sebenarnya mereka telah menipu diri mereka sendirilah. Kemudian wa iza qamu, apa ciri-ciri dia apabila mereka mendirikan solat? Qamu kusala, mereka lakukan dengan malas-malas. Kusala ni malas, boleh? Kemudian dia orang buat apa lagi? Mereka nak orang tengok pula, riak, yura'unan nasa. Lepas tu apa lagi ciri dia? Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidaklah mereka mengingati Allah melainkan sedikit sangat. Apabila dalam keadaan ragu-ragu, muzabzabina baina dzalika, di antara iman atau kafir, tidak termasuk kepada golongan ini orang beriman dan tidak pula kepada golongan kafir, barang siapa yang dibiarkan sesat oleh wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Yang ni dia kata, wahai orang beriman, janganlah engkau mengambil orang-orang kafir sebagai ketua kamu, pemimpin. Boleh? Selain daripada orang mukmin tu sendiri. Aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Dia kata, adakah kamu ingin memberi alasan yang jelas kepada Allah untuk menghukummu? Nampak tak? Walaupun, tapi kalau Malaysia ni tak apa, sakit pula. Tak apalah. Tapi apa-apa pun kalau kita kat Malaysia ni, ketua kena, yang jawatan besar semua kena orang Islam. Menteri apa yang besar? Perdana Menteri. Raja dah memanglah. Perdana Menteri. Menteri Kewangan kena orang Islam. Kalau nak ni. Kemudian Menteri Pertahanan kena orang Islam. Lepas tu Menteri apa lagi yang penting? Yang penting-penting lah. Kalau yang tak penting kita bagi lah. Jalan raya bagi. Tak ada masalah. Tapi jalan pun penting juga. Cuma tak penting macam yang kepala-kepala tu lah. Dia ada. Apa dia? Menteri Kebajikan Kemanasaan. Lepas tu tengok ayat 145 tu. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Tu. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada peringkat paling asfal, bawah. Asfal. Paling bawah. Neraka jahanam bawah dia tu. Walan tajida lahum nasira, dan dia orang takkan dapat apa-apa bantuan pertolongan. Siapa boleh tolong?
dekat bawah sekali tu. Boleh? Moga-moga kita terhindarlah daripada sifat kemunafikan ni ataupun tidak tergolong dalam golongan munafik. Amin. Baik, kemudian min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Kemudian mereka akan kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Maka mereka itu syarrul bariyah. Seburuk-buruk makhluk lah. Maknanya memang teruklah. Allah kata itu kan. Kemudian sambung innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilu solihati. Apa dia? Ulaika. Ini ada perkataan Ulaika apa? Hum khairul bariyah. Tak ada ambil. Bariyah. Tulisan nampak Jelas. Innal ladzina amanu wa amilu as-solihati ulaika hum khairu Bariyah. al-bariyah. Bariyah. Siapa yang bersedia nak jawab ni? Puan Norehan ke? Nak jawab? Boleh cubalah. Boleh lah, senang ni kan. InsyaAllah tak ada masalah apa. Baik, Puan cuba baca sikit lah. Ayat 7 Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati. Panjang sikit. Amanu. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ain tu kalau nak bunyi buka wa amilu dia dekat tekak. Wa amilu. Dia ada ain kat dekat makhraj dia. Wa Okey, tak apa. Terus bagi makna pun. Inna makna apa? Inna sesungguhnya Okey. Allazina orang yang okey. Amanu mereka beriman okey, beriman. Wow. dan okey. mereka Amilu melakukan pun boleh tak? Melakukan kebajikan. Kebajikan. Mereka itu mereka itu Okey, mereka lah sebaik-baik makhluk manusia. Lepas tu mereka lagi sekali. Ialah mereka kan. Mereka Sebaik-baik makhluk ataupun sebaik-baik manusia. Makhluk ataupun manusia. Boleh? Senang banget ni ayat ni. Terus bahaskan Puan. Inna Huruf taukid. okey, huruf taukid. Kemudian Allazi isim mausul. isim mausul bila duduk selepas inna dia akan jadi apa ni Puan? Isim inna. Okey, saya tulis bahasa Arab semua lah. Boleh. Okey. Isim mausul, maka isim mausul duduk selepas inna akan jadi ismu inna. Okey. Amanu fi'il madi. Amanu fi'il madhi. Wa Domer domer hum. maka fi'il memerlukan kepada Fa'il. okey, fa'il. Maka hum jadi fa'il lah. Kemudian waw huruf Ataf dan okey, huruf ataf dan amilu fi'il madi domer domer hum juga. sama macam ni lah. Maknanya amilu didankan dengan amanu. Amanu. Sama.
Sama, fa'il dia pun sama. Dan as-salihat ni isim ke fa'il puan? Solihat. Isim. Apa tanda Alif lam. Alif lam. Mungkin. Alif lam. Ya, ya. Baik, kenapa dia baris bawah kat situ puan Norehan? Kebajikan dia. Kenapa dia baris bawah? Hmm. Sebab dia Kalau nak tahu dia baris apa, kena tengok sebelum tu. Sebelum tu fa'il, lepas fa'il ada fa'il. Okey, lepas tu baris bawah dia MI. MI apa dalam bahasa Melayu tu? Juru. Mudhaf ilahi. Tempat Mudhaf. sangat. Tempat sandar tak boleh sebab kalau dia tempat sandar maka ni bersandar. Kalau ni bersandar ni isim. Oh. Dia MB kot. MB. MB kenapa baris bawah pula tu? Sedangkan MB baris apa? Baris atas. Dari atas, kenapa baris bawah tu? Okey. Mungkin dia perkataan yang tak boleh terima tanwin ataupun baris bawah. Tu baris bawah. Oh, iyalah Tak tahu saya. Okey, cuba buka balik dekat kad kita yang besar ni lah. Siapa yang dah ada tu. Yang kad kalender kita tu. Muka surat berapa, Ustaz? Muka surat belakang dia. Dia depan sekali dalam satu, pusing dia. Cing. Dah bahasa tu. Bukan. Pusing. Yang ni, muka surat 10. Oh. Tengok bawah sekali nombor 8. Jamak muannas salim tidak menerima baris atas. Okey. Sebenarnya jamak muannas salim maknanya belakang dah ada alif ta. Alif ta. Alif ta ni dia tak boleh baris atas. Dia tak boleh terima baris atas. Sebenarnya ni MB, maf'ulun bi. Tapi dah tak boleh terima baris atas. Dia jadilah Baris bawah. dia paksa gantikan dengan baris bawah. Oh, ni Sebab ni. dia jamak muannas salim. Jamak nanti. Jamak muannas salim tidak menerima baris bawah. Jamak muannas salim. Salim. Tak menerima baris atas. Dia tak boleh. Dia berbaris bawah kan? Okey. Ulaika. Sudah ke, Ustaz? Boleh, okey. Terus ulaika balik. Baik, sekarang ni fa'il dah habis. Fa'il dah ada, fa'il dah ada, MB dah ada. Dah cukup ke belum puan? Cukup. Dah. Cukup, Sudah. potong. Potong ayat tu. Baik, kemudian ayat balik mula dengan ulaika. Isim fa'il huruf ni? Isim syarah. Isim isyarah. Jadi bila ayat mula balik dengan ismun isyarah, maka dia jadi apa? Jadi mubtada. Okey, isim kan. Ayat mula dengan isim, jadilah mubtada balik. Yang mana mubtada memerlukan kepada? Khobar. Okey, tapi dia tak jumpa pula lagi sekali pula home. Kalau dah sampai 2 kali mereka tu, yang mereka kedua ni nak jadi apa ni? Domer ni. Taukid. Ayo, Taukid. maka dia akan jadi taukid. Taukid kepada ulaika tersebut. Baik, seterusnya datang kalimah khairu. Isim fa'il huruf kan? Isim. Apa tanda? Dia rasa saya dia bersandar kepada Okey. bariyah tu lah. Dia Dia mudhaf. Dan kenapa dia baris depan puan? Khobar kot. Ayo, khabar kepada mubtada ni. Inilah nak cerita dia, khabar dia. Dan al-bariyah isim ada alif lam. Kenapa dia baris bawah puan Norehan? Dia MI. Okey, MI stand for Mudhaf ilahi. mudhafun Ilahi. Mumtaz. Selesai. Okey. Terima kasih puan. Sama. Tak ada apa-apa masalah. Tapi sebenarnya belum habis lagi terima kasih tu puan. Apa lagi? Belum habis lagi. Baik, khabar inna mana puan? Khabar inna. Isim dia dah jumpa dah. Isim inna. Khabar dia. Khobar inna saya rasalah daripada hum khairul bariyah. Dia khobar jamak. Ambil daripada ulaika lah. Oh. Ulaika. Ulaika tu mubtada kan? Dia semua ni. Jadi Maknanya khabar. bukan mula daripada home, mula daripada ulaika sampai lah habis.
Khairul bariyah. Itulah nak cerita pasal orang yang beriman dan yang melakukan kebaikan, bukan kebajikan, kebaikan. Oh. Daripada ulaika kan. Daripada Muqtada kita ambil. Semua Muqtada campur dengan khobar dia. Oh. Okey. Dia tadi panggil khabar apa tak? Khobar jumlah nama dia. Khabar jumlah. Gabungan. Oh. Khobar kan ada dua kan, satu khobar. Jumlah. Jadi isim dia inna, khobarnya khobar inna dia. Khabar dia daripada ulaika kan. Mm-mm. Sampai khairul bariyah. Itulah nak cerita pasal allazina tu, allazina amanu wa amilus solihat tu. Khabar jumlah. Cuma saya nak ingatkan, kan isim mausul allazina tu kan. Apa makna mausul? Maksud penyambung. Jambung. Wasal ni sambung. Maknanya dia mesti kita kena cari penyambung dia tau. Penyambung dia tu dinamakan sebagai silatul mausul. Silatul ba. Nama dia lah. Ejaan dia. Mausul tu Ustaz. Apa dia? Yang mausul tu. Silatul mausul. Tak, bukan yang isim mausul tu yang sambung tu. Ya. Yang dikena sambung tu apa nama dia? Kan dia nak kena sambung. Dia kalau dia allazina orang yang apa bodoh orang yang tergantung gitu. Okey, benda yang dia sambungkan tu adalah nama je silatul mausul. Tu memang ada wajib ada. Maksudnya amanu aminu salihat tu dia silatul mausul lah Ustaz. Keseluruhan allazi tu. Amanu wa amilus solihat tu adalah silatul Oh, mausul. okey. Baru faham. Itu yang dia tak boleh jadi khabar. Sebagian orang akan nampak amanu lah khabar Ustaz. Tak, bukan. Itu masih lagi silatul mausul. Sambungan mausul tu. Seolah-olah ni semua isim mausul lah. Seolah-olah. Okay. Ni semua isim mausul dia. Macam ni semua mubtada lah kiranya macam tu. Bila mubtada, khabar dia mana? Semua ni khabar dia. Silatul mausul. Yang khabar jumlah tadi Ustaz ni. Khabar jumlah. Kalau dalam kad yang baru tu, yang kad warna pink muka surat 6 tu.